Jangan kasih sayang, selawat dan salam untuk Rasul junjungan tercinta. Semoga bersama mendapat rahmat dari Ilahi. Alhamdulillah, adik-adik, mudah-mudahan kita dapat rahmat daripada Ilahi. Apa khabar semua? Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dapat lagi bersama dengan Ustaz Mi di dalam segalanya mudah, di dalam PDPC Ustaz Mi, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Apa khabar adik? Sihat? Alhamdulillah, syukur. Alhamdulillah dapat kita bertemu lagi di sini dan kita dapat mempelajari sesuatu daripada agama kita. Alhamdulillah. Baik adik, tanpa membuang masa lagi untuk kita start PDPC kita pada kali ini, jom kita zas dulu video yang Ustaz Mi nak paparkan kepada adik-adik supaya kita dapat teka apakah yang kita akan belajar pada kali ini. Zas. Hari ini kita akan bersalawat ke atas Ayatin sebanyak 1000 kali. Boleh? Boleh! Ayatin, 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 ayatin. Apa benda terima? Ni adalah sesat ni. Ayatin, 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 ayatin. Wah, kau berani sentuh awak punya king ah. Benda kau buat tadi, duk ayap benda tadi ha. Aku kenal kamu dulu baik tadi. Ha, baik misas kau tadi. Topek lah. Kau Tenang adik. Hei budak, kau join aku lah, senang daripada kau ajaran sesat dia ni. Apa kau dapat? oh my omoh. Sindir. NANI?お前はもう死んでいる。 Woi, jangan lebih. Tenang Syamil. Tepi Nas, biar aku selesaikan benda ni. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Ya Allah Tuhanku, kau hapus kalam makhluk jahil ni Allah. Allahu Akbar. Kau mau okey tak? Okey. Zikir yang sebenarnya macam ni. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Okey, dah lah. Jom kita balik. Macam mana adik-adik? Dah tengok video tadi? Bila adik-adik tengok video tadi, agak-agak apakah yang kita akan pelajari pada kali ini? Berdasarkan video tadi? Zikir-zikir? Zikir-zikir tadi? Ayatin. Lepas tu zikir yang sebenar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Agak-agak apa? Untuk tajuk kita tingkatan 3 kali ni. Ia pandai zikir penenang hati. Cantik? Dah faham? Dah tahu? Jadi tunggu apa lagi adik-adik? Jom kita belajar. Baik adik-adik, sekarang kita akan belajar
Dan apa yang kita akan belajar pada kali ini iaitu berkaitan dengan bidang Al-Quran, pelajaran 5, tajuknya Zikir Penenang Hati. Okey, jom kita tengok objektif pembelajaran kita pada kali ini. Objektif pembelajaran kita pada kali ini adik-adik, yang pertama ialah kita mengetahui maksud surah Al-A'raf 205. Surah Al-A'raf ayat 205 hingga 206. Kemudian kita akan tengok perintah Allah dalam surah Al-A'raf ataupun intisari ayat ni. Kemudian kita tengok maksud zikir tu apa dia. Yang keempat, peranan zikir. Yang kelima, adab berzikir. Yang keenam, kepatuhan malaikat dalam berzikir. Yang ketujuh, lafaz zikir yang maksur. Yang ke-8, pengajaran ayat. Dan last sekali macam biasa adik-adik, Ustaz ni ada letakkan juga di dalam ni, iaitu cara menjawab soalan kebat. Macam biasa dalam sebelum ni pun Ustaz Mi letakkan juga cara menjawab soalan kebat, bimbingan untuk adik-adik. Cara Ustaz Mi sendiri, mudah-mudahan ia memudahkan adik-adik. Yang ke-9 last sekali adik-adik, iaitu menjawab latihan pengukuhan, iaitu kuis yang Ustaz Mi letakkan di dalam deskripsi. Adik-adik jawab, khas untuk adik-adik, dan mudah-mudahan adik dapat mengukuhkan kefahaman adik-adik tentang tajuk ini, insya-Allah. Baik. Okey, tanpa buang masa adik, sekarang kita tengok yang pertama. Yang pertama, kita akan baca ayat ni bersama-sama dan kita akan tengok apa lagi selepas ni. Ada sesuatu yang baru yang mungkin adik-adik akan tahu, insya-Allah. Jadi, kita mulakan dengan mengambil berkah pada tajuk kita pada kali ini, iaitu membaca ayat Quran surah Al-A'raf ayat 205 hingga 206. Baik, sekarang A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون صدق الله العظيم. Okey, dalam ayat ni adik-adik boleh tengok di hujung ayat ni dia ada tanda kubah. Ini rahsia. Nanti kita tengok apakah maksud tanda ini dan apakah yang kita perlu buat selepas bila kita baca ayat Quran yang ada tanda ini, baik dalam solat ataupun ketika kita sedang membaca Al-Quran ataupun ketika kita sedang mendengar ayat ini dan kita tahu ayat ini ada tanda kubah begini. Nanti kita tengok. Sebelum tu kita tengok dulu maksudnya dia. Okey, maksudnya, dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu. Allahu Akbar. Dengan merendah diri dan rasa takut, serta tidak menyaringkan suara pada waktu pagi dan petang. Serta janganlah engkau termasuk orang yang lalai. Sesungguhnya mereka malaikat yang ada di sisi Tuhanmu tidak engkar daripada beribadat kepadanya. Mereka sentiasa bertasbih baginya, serta kepadanya juga mereka bersujud. Allahu Akbar. Inilah maksud daripada ayat ni. Dan jom kita tengok dari segi perikatanya ataupun maksud ayat satu persatu. Okey. Sebab kadang-kadang dalam exam dia akan masuk macam ni. Dia bagi ayat, dia tanya apakah maksud dia. Begitu. Okey, jadi jom kita tengok satu persatu maksud di setiap teks ayat tu. Okey, jadi yang pertama, وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ. Maksudnya apa? Sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu. Yang kedua, تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ. Maksud dia apa? Dengan merendah diri dan rasa takut serta tidak menyaringkan suara. Okey, yang ketiga, بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ, iaitu maksud dia pada waktu pagi dan petang. Maknanya 24 jam tu kita kena ingat Allah, begitu. Yang keempat, wala takum minal ghafilin. Apa maksud dia?
serta janganlah engkau termasuk orang yang lalai. Yang kelima, innal ladzina 'inda rabbika, apa maksud dia? Sesungguhnya mereka malaikat yang ada di sisimu. Yang keenam, wala yastakbiruna an ibadatihi, maksud dia tidak ingkar daripada beribadah kepadanya, iaitu kepada Allah. Yang ketujuh, wa yusabbihunahu, maksud dia mereka sentiasa bertasbih baginya. Yang terakhir, yang ke-8, walahu yasjudun, serta kepadanya juga mereka bersujud. Dekat sinilah ada tanda kubah. Apa maksud dia ni? Sekali lagi Ustaz Mi ulang kan. Nak tahu apa dia? Jom kita tengok selepas ini. Okey, yang tanda kubah tadi adik-adik ialah bila kita baca ayat Quran, yang di hujungnya tu ada tanda kubah, kita kena buat sujud tilawah ataupun orang panggil sujud sajadah. Okey, sujud tilawah, jom kita tengok dulu apakah sujud sajadah ni. Okey, umat Islam disunatkan dapat pahala untuk melaksanakan sujud tilawah apabila membaca atau mendengar ayat-ayat Al-Quran yang mempunyai tanda. Tanda apa tu? Tanda kubah tadi. Tanda kubah. Tanda kubah macam ni. Tanda kubah macam ni. Yang tadi tu di hujung tu. Dapat? Okey, bila ada tanda tu, okey, tengok nombor 2. Orang yang sedang solat perlu berniat untuk sujud dalam hati. Lalu sujud sekali seperti sujud biasa. Macam yang tengok dalam gambar ni. Ni budak ni tengah sujud. Macam ni, sujud biasa. Kemudian bangun untuk meneruskan solat seperti biasa. Ini satu keadaan dalam solat. Kemudian dia bagi tahu pula, bagi orang yang berada di luar solat, hendaklah berniat untuk sujud. Di luar solat tengah-tengah baca Quran. Quran tengah-tengah baca, tiba-tiba sampai walau yasjudun, sampai kat situ. Allah nak kena sujud. Nak kena sujud dapat pahala sunat tu. Cuma kena pastikan kita berada di dalam suci daripada hadas besar dan hadas kecil. Jadi lepas baca tu, kita pun takbir. Takbir Allahu Akbar, kemudian sujud. Sujud kan, sujud sekali, duduk selepas sujud dan memberi salam. Ketika sujud baca apa? Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu wa bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Apa maksud dia? Wajahku bersujud kepada Allah yang maha mencipta, maha membentuk pelbagai rupa, yang membuka pendengaran dan penglihatan dengan daya dan kekuatan, maka nyatalah Allah sebagai sebaik-baik pencipta. Itu. Inilah bacaan yang kita baca ketika sujud lupa. Kalau kita tak hafal sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu ni sampai habis tadi, kalau kita tak hafal, kita boleh baca sebagaimana bacaan sujud kita dalam semayang-semayang kita. Apa dia? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kemudian bangun. Bagi yang tak hafal, doa yang dianjurkan untuk kita baca dalam sujud sajadah ni. Faham adik? Cantik. Sekarang adik-adik, setelah adik-adik tahu tu, kita sambunglah pembelajaran kita hari ni. Itu sekadar tambahan yang ada dalam buku teks. Okey, dalam ayat tadi adik-adik, yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi tahu pada kita manusia harus memperbanyakkan zikir secara lisan dan dalam hati. Zikir secara lisan, kita sebut Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah. Itu lisan keluar. Dan sambil kita sebut Subhanallah, Maha suci Allah, dalam hati pun Maha suci Allah. Kita faham maksud tu. Bukan sekadar sebut di mulut, tapi dalam hati kita pun hidup dimain peranan. Untuk tahu maksud dia, barulah kita tidak lalai ketika kita berzikir kepada Allah. Atau dalam hati. Dalam hati ni pun
Ada banyak maksud juga zikir ni. Dalam hati ni kadang-kadang kita boleh ingat Allah dengan cara yang pelbagai. Ada satu yang kita boleh dengan zikir kita subhanallah. Dan zikir ini juga bukan maksud sekadar subhanallah alhamdulillah dengan perkataan tadi, tapi ingat Allah Ta'ala ni juga bila kita tengok ciptaan Allah. Kita tengok ciptaan Allah, matahari, bulan, bintang, alam, kejadian manusia, kejadian binatang, semua tu kita nampak apa? Kita nampak Allah. Itu pun ingat Allah. Dalam hati kita, ya Allah, ini Allah Ta'ala buat. Ya Allah, matahari, ya Allah, matahari Allah Ta'ala buat. Kita nampak. Tak ada orang yang boleh buat matahari macam mana yang Allah Ta'ala buat. Matahari kalau dia menyinar, seluruh kena. Tapi orang kalau dia buat lampu sekadar bilik tu aja, dia tak boleh buat macam Allah. Kita nampak je tu. Allahu Akbar. Boleh dedek? Cantik. Yang kedua, zikir hendaklah sentiasa diucapkan agar manusia tidak berada dalam keadaan lalai. Ni zikir ni adik-adik, dia satu sunnah Nabi Muhammad SAW. Nabi ni dia berzikir, sentiasa berzikir. Hati dia tak lalai. Tidur Nabi pun tidur yang zikir. Kita kena ikut Nabi Muhammad SAW. Ingat Nabi Ayub? Nabi Ayub ni bila dia ditimpa oleh penyakit yang sangat dahsyat, yang tidak ada dahsyat macam Nabi Ayub kena penyakit, apa dia kata Nabi Ayub? Nak ambil seluruh badan ni, ambil lah, tapi janganlah engkau ambil lidah aku. Sebab apa? Kalau engkau ambil lidah aku, lidah pun kena penyakit, macam mana aku nak zikir padamu wahai Allah? Macam mana aku nak ingat kamu wahai Allah? Nampak? Macam mana para Nabi sampai macam tu dia nak zikir pada Allah. Kita kena ikut ya adik-adik. Sebab itulah dikatakan zikir hendaklah sentiasa diucapkan agar manusia tidak berada dalam keadaan lalai. Sambil-sambil duduk saja-saja. Inilah ibadat yang paling mudah. Sambil baring sebelum tidur pun boleh zikir. Allah, 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 ya Allah. Kan? Sambil duduk sebelah istighfar. Astaghfirullahalazim. Relax, santai-santai istighfar, kan? Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Macam tu. Kita boleh zikir bila-bila masa adik-adik. Naik motor boleh zikir, dalam kereta boleh zikir. Okey? Baik adik, inilah ibadah yang paling mudah. Dan inilah yang dianjurkan ataupun yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hendaklah sentiasa mengucapkan zikir tersebut agar kita tidak lalai daripada ingat Allah. Yang ketiga, Allah memotivasikan manusia dengan mencontohi malaikat yang sentiasa berzikir. Dalam ayat tadi diceritakan bahawa malaikat ni sentiasa berzikir pada Allah. Ingat adik, contohi malaikat, mereka ni dia dekat dengan Allah. Kalau banding malaikat dengan kita, dia lagi hebat daripada kita. Hebat dia itu daripada kita, dia pun zikir pada Allah. Kita tak nak zikir Allah, teruklah kita ni adik-adik. Cantik adik-adik? Baik. Okey, sekarang kita tengok maksud zikir. Apakah maksud zikir? Dari segi bahasa, maksud zikir ialah ingatan. Ingat Allah. Ingat Allah. Dengan apa? Dengan zikir. Baca Quran pun zikir. Majlis ilmu pun zikir. Doa pada Allah pun zikir. Semua itu zikir. Apa saja perkara yang boleh menyebabkan kita ingat Allah, itulah zikir. Adik-adik? Begitu. Jadi dari segi istilah, mengingati Allah sama ada melalui hati ataupun lisan. Istilah, dari segi istilah sama ada melalui hati ataupun lisan. Okey? Kita tengok alam. Tu hati kita pun bercakap, ya Allah, alam ini Allah Ta'ala yang buat. Kita tengok kejadian kita, ya Allah, tangan aku sampai hari ni Allah Ta'ala bagi tangan aku. Mana ada orang boleh buat tangan macam ni? Orang tak ada boleh buat. Kalau hilanglah tangan ni, ganti dengan tangan yang orang buat, takkan sama yang macam mana Allah Ta'ala buat. Subhanallah. Tu hati kita. Cantik adik-adik? Itu kita kena faham. Kemudian, atau lisan. Ingat Allah dengan lisan yang tadi dah. Jadi kita akan tengok apakah zikir-zikir yang maksud, yang ada sandaran daripada Nabi Muhammad SAW. Apakah bentuk-bentuk zikirnya? Nanti kita tengok. Baik. Sekarang kita tengok. Dah ada dah. Baru je Ustaz ni sebut. Ni zikir-zikir yang maksud. Maksudnya zikir-zikir yang ada sandaran daripada hadis Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Ini zikir.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Zikir. Kita ingat Allah. Kemudian la ilaha illallah. Ni kan selalu orang zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kan? Itu la ilaha illallah maksud. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Ni selalu orang buat sekali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kan? Ni zikir-zikir maksud. Kemudian la haula wa la quwwata illa billah. Tiada daya dan upaya melainkan dengan pertolonganmu wahai Allah. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billah. Zikirlah adik-adik dengan cara ini supaya Allah Ta'ala dapat memberikan rahmat pada kita. Kita pun ingat Allah. Bila kita ingat Allah, Allah Ta'ala akan turunkan rahmat pada kita, insyaAllah. Kemudian ada lafaz zikir yang maksud lain, iaitu astaghfirullah. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Macam itulah adik-adik. Ikut cara adik-adik, janji kita istighfar. Istighfar ni macam-macam version juga. Ini yang maksud disebut astaghfirullah. Kemudian ada Masya Allah la quwwata illa billah. Ada yang ni. Kemudian ada Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Zikirlah dengan cara ini adik-adik. Inilah lafaz yang maksud. Ada sandaran daripada hadis Nabi Muhammad SAW. Dan inilah yang paling afdal untuk kita zikir. Sebab dia ada sandaran. Adik-adik cantik? Bagus adik-adik. Ada faham? Alhamdulillah. Seterusnya adik-adik, kita tengok. Menurut Qadi, ni ada dalam buku teks. Menurut Al-Qadi'iyat, zikir dalam hati. Zikir dengan menumpukan fikiran kepada keagungan dan kekuasaan Allah. Ni yang Ustaz Mi beritahu tadi. Kan? Bila kita tengok kekuasaan Allah, ini kita, kalau dia tengok tingkatan 3, ada tajuk Qiyamul Lail, pemangkin kekuatan jiwa. Dalam tu dia ada di antara sunnah Nabi Muhammad SAW. Nabi sebelum dia nak melaksanakan Qiyamul Lail, dia akan tengok alam ni dulu. Dia akan tengok alam dulu. Kemudian dia akan doa pada Allah. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Tu. Rabbana, ya Allah, ma khalaqta hadza batila, kamu tak jadikan semua ciptaan kamu ni sia-sia. Subhanaka faqina azabannar, maha suci engkau wahai Allah. Faqina azabannar, jauhilah kami daripada azab api neraka ya Allah. Ingat adik, itulah doa yang Nabi panjatkan ataupun ayat yang Nabi baca setiap kali Nabi sebelum Qiyamul Lail. Nabi baca ayat tu. Okey, doa itu selepas dia tengok kebesaran Allah. Ini yang dimaksudkan oleh Qadi'iyat. Bila kita zikir, kita tumpukan pada kekuatan Allah, kan? Bukan sekadar zikir, tetapi kita tumpukan kepada kekuasaan dan keagungan Allah. Tengoklah alam. Kalau kita tengok alam ni besar, bayangkan macam mana Allah Ta'ala yang menjadikan alam. Allahu Akbar. Faham adik? Cantik. Kemudian yang kedua adik-adik, mentaati perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Orang yang zikir pada Allah, kita akan buat apa yang Allah Ta'ala suruh, dan kita akan tinggal apa yang Allah Ta'ala larang. Sebab hati kita ingat Allah. Orang yang kalau ingat Allah, dia dengar je azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kan? Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Dia akan tinggalkan, dia ingat Allah, dia akan tinggalkan segala perbuatan kerja dia. Sebab apa? Sebab dia dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Kerja aku kah besar ataupun Allah Ta'ala yang Maha Besar? Lalu dia membesarkan Allah, dia akan terus tinggalkan semua pekerjaan dia. Dia besarkan Allah dan dia terus pergi ke masjid untuk solat berjemaah di masjid. Itu antara contoh orang yang ada dalam hati dia zikir pada Allah, dia ingat Allah.
dan dia meninggalkan larangan. Tinggalkan larangan orang yang kalau ingat Allah, yang selalu ingat Allah, dia akan rasakan Allah Ta'ala berada dengan dia. Nampak adik? Bila dia nak buat sesuatu maksiat, terdetik saja maksiat dia nak lakukan, dia merasa Allah Ta'ala sedang melihat apa yang dia nak buat. Allahu Akbar. Inilah yang dipanggil ingat Allah. Dia rasa Allah Ta'ala tu ada, kebersamaan tu ada, kebersamaan dengan Allah. Okey, faham adik? Syarah Muslim oleh Al-Imam An-Nawawi. Baik, sekarang kita tengok peranan zikir. Peranan zikir yang pertama, menimbulkan rasa syukur kepada Allah. Okey, bila kita zikir, kita syukur pada Allah. Ya, subhanallah. Kadang-kadang kita dapat suatu nikmat, kita sebut apa? Alhamdulillah, syukur pada Allah, kan? Itu tanda syukur kita pada Allah. Kita zahirkan dengan zikir pada Allah, iaitu dengan menyebut Alhamdulillah. Itu sendiri adik-adik. Sekarang benda tu dah biasa pun pada mulut-mulut orang Islam. Alhamdulillah. Baik adik. Kemudian yang kedua, peranan zikir mententeramkan hati. Orang yang kalau zikir pada Allah, hati dia tenang. Allah Ta'ala akan turunkan sakinah ke dalam hati dia, satu ketenangan. Tuhan kalau bagi tenang, orang lain tak boleh bagi tenang adik-adik, kecuali Allah. Sebab tu bila kita zikir, orang yang zikir dia ingat Allah betul-betul, Allah Ta'ala akan bagi ketenangan pada dia. Kita nampak daripada wajah dia sangat tenang, sangat sabar. Apa musibah yang datang pada dia, dia sangat sabar dan sangat tenang. Ni susah nak dapat adik. Macam mana nak dapat? Ada cara dia. Cara dia, kita banyak zikir pada Allah. Bila kita zikir pada Allah, Allah Ta'ala akan bagi ketenangan tu pada kita. Sebab siapa yang tak ingat Allah, Allah Ta'ala sebut dalam surah Toha ayat 124, wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa-siapa yang berpaling daripada ingat aku, dia tak nak ingat aku, dia tak nak zikir pada aku, Allah Ta'ala akan bagi dia satu masalah. Apa dia? Ma'isyatan dhanka, satu kehidupan yang sempit. Kehidupan yang sempit ni tak tenang ada dia. Waktu hidup kita kena zikir, dan zikir pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Zikir yang banyak. Macam mana Nabi banyak zikir, kita pun kena zikir banyak, supaya hati kita tidak lalai daripada mengingati Allah. Baik, yang ketiga, menjauhkan diri daripada melakukan maksiat. Bila kita banyak zikir, automatik Allah Ta'ala akan jauhkan kita daripada maksiat. Orang yang zikir, dia susah nak buat maksiat, sebab Allah Ta'ala jaga dia. Mana ada orang yang berzikir, dia boleh minum arak? Tak boleh. Orang bagi dia arak, dia berzikir, dia ingat Allah, orang bagi dia arak, minum, hati zikir, memang takkan jadi. Kan? Mana ada orang nak berzina, dia zikir? Takkan boleh, sebab iman adalah hati. Iman dalam hati, mana boleh orang zikir, mana orang boleh buat maksiat. Hati ingat Allah, nak buat maksiat, takkan jadi adik. Takkan jadi. Itu. Okey, menjadi perisai pribadi daripada gangguan syaitan. Orang yang berzikir, dia takkan kena dengan gangguan syaitan. Syaitan susah nak masuk dalam diri dia. Syaitan susah nak membisikkan pada dia. Sebab setiap kali syaitan bisik, hati dia ingat Allah. Setiap kali syaitan bisik, hati dia ingat Allah. Syaitan tak boleh buat. Syaitan tak boleh ganggu dia. Ni kelebihan orang zikir. Dan memberi petunjuk ke jalan yang benar. Orang yang berzikir, Allah Ta'ala akan bagi hidayah pada dia, sentiasa bimbing dia ke jalan yang benar, insya-Allah. Baik, adab berzikir. Ni pun kena tahu. Nak zikir pun ada adab dia. Jangan bantai je berzikir, tak boleh. Okey. Pertama, sentiasa mengingati Allah dalam hati. Bukan sekadar lafaz subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, tapi hati tak ada. Bukan sekadar la haula wala quwata illa billah, tapi hati tak tahu apa maksud dia. Biar ada kefahaman tentang maksud dia, barulah hati dan mulut berjalan seiring, barulah kita tak lalai daripada ingat Allah. Faham adik? Okey, yang kedua, berzikir dengan penuh rendah diri. Zikir dengan rendah, rundukkan pandangan, tunduk ke bawah, rasakan hina diri di hadapan Allah, barulah start. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Zikir begitu adik. Rendahkan diri, ingat balik dosa-dosa kita, minta ampun pada Allah, barulah kita dapat menitiskan air mata adik. Itu yang Allah Ta'ala nak daripada kita. Seorang hamba yang merendah diri, menghina diri di hadapan Allah, dia menunjukkan rasa kehambaan dia di hadapan Allah, itu yang Allah Ta'ala nak tengok. Sebab tu zikir dia ada adab dia, iaitu rendah diri ketika kita berzikir pada Allah. Ok,
Okey, berzikir dengan penuh rasa takut kepada Allah. Takut apa? Takut azab Allah. Nah, kita ni banyak dosa, adik. Ustaz banyak dosa, adik-adik banyak dosa, semua orang ada dosa. Dosa kita pula ada dosa yang tersembunyi dan ada dosa yang nyata. Dan kadang-kadang kita tak tahu pun benda yang kita tak tahu rupanya dosa. Itu yang kita takut. Sebab Nabi pun kata kullu bnu Adam khata'. Tiap anak Adam ni pasti dia ada buat salah, pasti ada dosa. Wa khairul khata'ina tawabin, dan setiap orang yang berdosa ni yang sebaik-baiknya ialah orang yang bertaubat. Ini hadis ni dia buktikan kita bahawa setiap anak Adam pasti ada dosa. Maksudnya kita pasti akan buat salah, pasti kita ada dosa. Jadi kita kena rasa takut ketika berzikir. Sebab bila kata ada dosa, apa yang kita akan dapat? Kita akan dapat azab Allah, azab dunia dan azab akhirat. Jadi kita akan rasa ketakutan tu di hadapan Allah. Macam mana aku nak lalu neraka? Macam mana aku nak lalu azab Allah dengan dosa yang aku buat yang banyak sebelum ni? Allahu Akbar. Macam mana dosa-dosa yang aku tak tahu ni? Kerisauan kita tentang dosa, dan kita takut azab Allah. Sebab itulah berzikir kena rasa takut. Kena rasa takut. Rasa takut dengan azab Allah. Faham tak, adik? Okey, kemudian berzikir dengan suara yang lembut. Dengan suara yang lembut, merintih, yang boleh datangkan perasaan sayu dalam hati kita, kan? Boleh datangkan keinsafan dalam hati kita. Dengan rasa rendah diri, dengan suara yang lembut. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Biar rasa lembut, mendayu-dayu, merintih, minta ampun pada Allah. Rasakan, ingat balik dosa-dosa kita yang lama, lalu itiskan air mata adik-adik. Begitu. Baik, sekarang kita tengok adab berzikir yang lain. Ada adab berzikir yang lain daripada yang tadi. Yang pertama, membersihkan mulut daripada kekotoran. Gosok gigi dulu, bersihkan mulut. Kemudian tempat zikir bersih. Okey, menghadap kiblat, ni semua faham. Berzikir dengan tenang dan khusyuk. Kemudian berusaha memahami lafaz zikir yang Ustaz ni bagi tahu tadi. Bukan setakat mulut, tapi hati pun seiring faham maksud dia. Okey, kemudian berzikir bersama-sama imam. Ni bila ni? Bila kita solat berjemaah, kan imam berzikir sama kita, kan? Ilahi ya Rabbana subhanallah, 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 subhanallah. Kita ikut imam. Itu dipanggil berzikir bersama-sama imam. Hadirilah solat berjemaah adik-adik, insya-Allah kita akan dapat manfaatnya. Secara tak langsung kita dapat berzikir bersama-sama imam. Okey, yang ketujuh, memilih waktu yang afdal seperti selepas solat fardu. Pilihlah waktu-waktu afdal. Waktu afdal ni bila? Selepas solat fardu. Elakkan berzikir dalam keadaan yang tidak sesuai, seperti ketika qada hajat. Tengah-tengah buang najis tu takkanlah kita nak zikir. Ini masa yang tidak sesuai. Okey, adik, faham ya? InsyaAllah. Baik, kepatuhan malaikat. Dalam ayat tadi dia cerita tentang malaikat yang sentiasa berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia nak cerita pada adik, malaikat ni, mereka ni sangat dekat dengan Allah. Kita tak dekat dengan Allah pun, kan? Yang dekat dengan Allah, yang tentu dekat dengan Allah, yang tak ada dosa ni pun boleh zikir pada Allah. Kita kalau tak zikir, teruklah kita ni adik-adik. Tu maksudnya. Okey, yang kedua, malaikat tidak sombong pada Allah. Malaikat yang dekat dengan Allah, kan, yang dekat dengan Allah, yang hebat daripada kita, yang kalau kita tahu tentang malaikat ni, dema ni, mereka ni hebat sungguh pada kita. Tapi dema sombong tak? Tak sombong. Kita pula lebih sombong daripada dema. Allah, dema tu masuk dalam syurga dah. Dema pula mereka tu masuk dalam syurga dah, kan? Sebab tak ada dosa. Kita ni pula sombong. Allahu Akbar. Apalah kita ni, teruk kita, kan adik-adik? Jadi ayat tadi nak memotivasikan pada kita, malaikat yang dekat dengan Allah, malaikat yang tak sombong dengan Allah, boleh zikir pada Allah. Kenapalah kita tak nak zikir pada Allah? Gitu. Kemudian malaikat sentiasa patuh dan taat pada perintah Allah. Inilah cerita malaikat di dalam ayat tadi, bagaimana kepatuhan dia sentiasa berzikir pada Allah, walaupun mereka ni orang yang ataupun makhluk yang hebat di sisi Allah, dekat dengan Allah, tidak sombong dengan Allah, patuh dan taat pada perintah Allah. Hebatnya mereka ni, mereka pun berzikir pada Allah. Kita tak nak zikir pada Allah, teruklah kita ni adik-adik. Ni satu motivasi yang Allah Ta'ala letakkan dalam Quran, nak bagi kita kita ni
nak bagi kita motivasi supaya kita sentiasa ingat pada Allah, zikir pada Allah, dan sentiasa orang kata apa, tidak lalai daripada mengingati Allah. Baik, sekarang adik kita tengok ini dalam buku teks. Ini adalah satu doa. Hidup kena banyak berdoa pada Allah, banyak bergantung pada Allah. Jadi ini adalah lafaz doa yang Nabi ajar kepada kita. Apa di doa dia? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Apa maksud dia adik? Ya Allah, tolonglah aku untuk berzikir mengingatimu, bersyukur kepadamu, dan beribadah untukmu sebaik-baiknya. Allahu Akbar. Inilah lafaz doa yang Nabi ajar kepada kita supaya kita dapat sentiasa ingat, hati kita tidak lalai. Apa pun yang kita buat adik, kita kena bergantung pada Allah, kena banyak berdoa pada Allah supaya Allah Ta'ala bantu kita untuk ingat Allah. Di antara lafaz yang maksud ataupun lafaz daripada Nabi Muhammad SAW, sebenarnya ayat hadis ni diajarkan kepada Muaz bin Jabal. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, tolonglah aku untuk berzikir mengingatimu, syukur kepadamu, bersyukur padamu, dan beribadah untukmu sebaik-baiknya. Boleh adik kita hafal hadis yang pendek, doa yang pendek ni, supaya Allah Ta'ala bantukan kita untuk ingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Mudah jadi adik, insya-Allah boleh hafal. Baik, pengajaran daripada ayat. InsyaAllah pengajaran daripada ayat, kita hendaklah sentiasa berzikir kepada Allah sepanjang masa agar hidup kita lebih tenang. Okay? Ni pengajaran ayat ni, macam biasalah dia ada PIH, kan? Adik-adik boleh tengok formula ni. PIH, P pendahuluan, I isi, H huraian. Lepas tu setiap kali soalan tanya tentang pengajaran kena ada pendahuluan dia apa, kita hendaklah P. Isi dia apa? Sentiasa berzikir kepada Allah sepanjang masa, tu isi. Kemudian kita ada ayat sambung agar apa? Agar hidup kita lebih tenang. Ini dipanggil huraian. Begitulah yang lain. Kita hendaklah melembutkan suara ketika berzikir agar huraian dia dapat mendatangkan rasa khusyuk, takut dan rendah diri kepada Allah. Kemudian C, kita hendaklah ni pendahuluan P, kita hendaklah mengelakkan diri daripada menyaringkan suara ketika berzikir. Itu isi. Kemudian kata sambung dia kerana huraian Allah Maha mendengar. D, kita hendaklah mencontohi kepatuhan para malaikat yang sentiasa berzikir. Ni apa? Isi, pendahuluan isi, kemudian kata sambung dia ataupun ayat sambung, perkataan sambung dia agar, kemudian huraian dia tidak lalai dan sombong. Ini pengajaran dan tips untuk kita mudah untuk jawab soalan berkaitan pengajaran dengan ada PIH, pendahuluan, isi dan huraian. Baik, soalan kebat. Alhamdulillah, nak habis adik-adik. Sekarang kita pergi kepada soalan kebat. Soalan kebat kita tengok dia punya soalan. Amalan berzikir dapat mengurangkan masalah gejala sosial yang berlaku di negara kita. Huraikan hujah anda, hujah adik-adik, untuk menyokong pernyataan ini. Macam mana biasa adik-adik? Ingat, soalan kebat mesti ada 4. Apa dia 4? Tak ingat ke tu? Okey, dia mesti ada isi, huraian lengkap, kesimpulan. Dapat 4 markah. Okey, sekarang kita tengok isi dia apa ni, cadangan jawapan Ustaz Mi. Sentiasa mengingati Allah dengan ikhlas dapat mengekang diri daripada melakukan maksiat. Ni isi. Yang oren ni isi. Kemudian kata sambung, ni formula yang Ustaz Mi bagi sebelum ni. Apa dia? Suka. S apa? S supaya. U apa? U untuk. K apa? Kerana. A apa? Agar. Jadi kat sini ayat sambung yang Ustaz Mi gunakan kerana, supaya kita boleh fikir apakah huraian selepas tu. Huraian dia Ustaz Mi letak kat sini, ia mendatang rasa takut kepada Allah. Okey, kita pergi kepada huraian lengkap. Huraian lengkap, Ustaz Mi bagi formula CAK, C-A-K. C contohnya, A akibatnya, K kesannya. Di sini Ustaz Mi ambil contohnya. Contohnya apa? Seseorang yang sentiasa berzikir tidak akan melakukan aktiviti tidak bermoral kerana sedar Allah sentiasa melihat setiap tindakan yang dilakukannya. Habis huraian lengkap. Okey, sekarang kita pergi kesimpulan. Dia ada
kesimpulannya kita hendaklah, dia ada PIH, kesimpulannya kita hendaklah sentiasa berzikir supaya tidak terpengaruh dengan tipu daya syaitan. Apa PIH di kesimpulan ni? P dia pendahuluan. Pendahuluan untuk kesimpulan ialah kesimpulannya kita hendaklah. Ni jangan ubah. KH kita hendaklah. Simpulannya kita hendaklah. Okey. Kemudian isi dia apa? Sentiasa memperbanyakkan berzikir. Ni I isi. Kata sambung ni macam tadilah teknik suka. SUKA. Kat sini Ustaz ni ambil S, iaitu supaya. Supaya apa? Tidak terpengaruh dengan tipu daya syaitan. Tidak terpengaruh dengan tipu daya syaitan ni apa? Huraian. Jadi lengkaplah PIH. Selesai adik-adik soalan kebat. Adik-adik boleh ulang-ulang supaya adik-adik lebih memahami tentang cara menjawab soalan kebat ni, insya-Allah. Baik adik, habis dah pembelajaran kita pada hari ini. Sila jawab soalan kuis Google Form di dalam bahagian deskripsi di bawah. Klik dan jawab 25 soalan yang Ustaz Mi sediakan untuk adik-adik. Dan selamat mencuba menjawab, dan tahniah semua. Jangan lupa subscribe channel Ustaz Mi ya, supaya kita dapat terus berhubung silaturahim bersama-sama dan tidak terlepas dengan video-video Ustaz Mi yang akan datang. InsyaAllah adik-adik, jumpa lagi. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum. With